Bukan sebab kerjaya cikgu tak bagus, bukan sebab kerjaya cikgu ni tak elok, tapi saya tak layak jadi cikgu. Kalau saya jadi cikgu, mampus budak ni semua aku kerja kan. Mati je katnya budak ni, aku cekik mati lagi baik kau. Bodoh. Teruk, bodoh melantun agak macam tu lah hari marah budak. Cekik lagi kejap, kejap keluar sahabat, kejap keluar sahabat. Kejap keluar viral, cikgu ni membunuh seorang pelajar tingkatan 1. Tingkatan 2 ditolak daripada tingkat 3. Bayang macam tu agaknya tu lah kan. Agaknya lah. Sebab saya tak ada kesabaran macam cikgu-cikgu semua. Itu sebab saya selalu pesan, bukan saja-saja sajak Dr. Usman Awang tu kata lawyer, engineer, doktor semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Cikgu menanam saham yang sangat baik pada setiap orang. Cikgu dah dalam kubur mengalir ayat tu. Mak kita, bangun, pukul apa dah? Hari-hari dengar ayat tu. Tak sabar rasanya nak tinggalkan rumah ni. Tak sabar rasanya nak keluar dari rumah ni, nak pergi universiti, nak pergi kolej. Tapi satu perkara saya nak beritahu, itulah manusia. Manusia dia nak sesuatu, tapi bila dah dapat dia terlupa. Ramai manusia macam tu. Itu sebab namanya manusia ni berasal pada perkataan nasia, manusia, insan. Maksudnya yang lupa. Itu sebabnya bila manusia ni lupa, satu keburukannya dia tak ingat, tapi kebaikannya pula dia perlu saling berinteraksi supaya saling mengingatkan. Apa yang Cikgu Khalidah sebut tadi mungkin bunyinya nyaring, mungkin bunyinya tegas, diulang-ulang sebab mengingatkan. Tapi satu hari nanti adik-adik semua akan perasan bila adik-adik masuk kolej, masuk universiti, itulah suara yang adik-adik rindui. Tak ada dah orang nak marah aku. Dulu marah, dulu rasa boring kena marah kan. Dulu masa sekolah, masa sebelum tadika, dapat masuk tadika, tidur pakai beg sekolah. Pakai beg sekolah tidur, tak sabar nak pergi sekolah besok. Sekali masuk sekolah, tangan angkat, tangan jatuh, tangan angkat, tangan jatuh, rambut kena belah tepi, lepas tu bubur bedak, berkepuh. Mak elok pula, tengok muka mak elok rata, muka kita ni bertepuk-tepuk, capuk sana, capuk sini. Kenapa hidup aku macam ni, dia kata. Lepas tu akhirnya dia boring di sekolah tadika. Lepas tu dia nak main, dia tak nak belajar, dia nak main. Sedangkan dia ada 3M, membaca, menulis, mengira, kata cikgu tadika tu. Kan, untuk ayam kok kan. Untuk emak, ikan berenang di dalam kolam. Otak yang bijak, yulah membelit. Saya ingat orang yang buat lagu ni memang dia tak fikir panjang lah. Sebab apa kaitan dia mak dengan ikan dengan ular tadi tu? Dia punya kategori tu lain sangat kan. Macam tu, cuba buatlah kajian dulu, buat lagu kan. Budak ni pula mengulang aja kan. Tapi tak apalah. Tapi kemudian bila dah habis tu kita rasa dah besar, dah dapat masuk darjah 1. Tak sabar nak masuk darjah 1. Betul ni kan? Masuk darjah 1, tengok ramainya yang lagi besar pada aku. Kenapa lah aku masuk darjah 1 ni? Dulu masa tadika sama-sama kita je. Masuk darjah 1, aduh, kenapalah aku masuk sekolah rendah ni. Sekali bila masuk darjah 6, wah dah tension, asyik kena marah, kena belajar UPSR lah, itulah penilaian tahun 6 lah, itulah periksa kena belajar lah. Aduh, kenapa? Kena pergi tuition lagi, kena pergi belajar ngaji lagi. Sekali yes, habis juga tahun 6. Tak sabar nak masuk tingkatan 1. Masuk tingkatan 1, jumpa Puan Khalidah. Alamak, dah kena marah pula lagi. Aduh, kena cikgu disiplin lagi kan, kena gautan lagi, kena ni, kena beratur pula macam ni, kena duduk macam ni. Kenapalah kita kena duduk macam ni? Sampailah tingkatan 5 besok. Habis tingkatan 5 SPM, yes, tak payah fikir apa dah. Tapi masa tingkatan 1, tingkatan 2, sekolah rendah dulu lagi best. Itulah isu dah. Kemudian bila dah masuk universiti, kenapalah aku belajar lagi ni? Kawan-kawan aku dah ada yang kerja, kawan-kawan aku dah buat hal sendiri. Sekolah menengah dulu, kat sekolah menengah nilai impian lagi best pula. Kemudian dah habis universiti, yes, tak payah fikir belajar lah. Nak kerja, tak sabar nak kerja.
Sekali bila kerja, tanyalah ni semua, kenapalah aku kerja. Bila dah kerja hari Senin, aduh, kenapa pergi kerja lah. Lepas tu kena pergi sekolah nilai impian pula, duduk kena pakai baju hijau ni pula. Contoh kan. Betul. Lepas tu bila lah nak kahwin. Tengok kau yang tu kau cepat kan. Lepas tu bila dah kahwin kan, kenapalah aku kahwin. Susah rupanya kahwin ni, dengan mengajar anak sendiri tak terajar, ajar anak orang, aduh sakit kepala, contohlah kan. Lepas tu bila lah nak mengandung, orang perempuan tak sabar ni kan, sekali mengandung, kenapalah aku mengandung, azab je mengandung ni, Allah cepatlah keluar budak ni, cepatlah keluar. Bila budak tu keluar, kenapalah kau keluar. Penat betul, kena jaga kau malam ni, aduh. Lepas tu bila tu budak tu dah keluar, bila lah budak ni nak bercakap. Bila baby tu dah belajar cakap, bila budak tu cakap oh diam boleh tak? Bila lah budak ni nak berjalan, tak teh. Budak tu berlari, duduk. Macam saya beritahu tadi, itulah sifat manusia. Benda yang kita tak nak ni, kita pernah nak satu ketika dulu, kita lupa. Macam tu jugalah saya nak jadi penceramah sangat, padan muka, hari-hari tak ada rest. Tiap-tiap hari, satu hari 3 ke 4 program ya, macam tu. Hari ni yang paling menggembirakan sebab dekat, ikut lekas sampai siap boleh minum lagi dekat kedai tercanai sana. Sebab saya yakin pagi ni belum ada minum lagi, tu saya minum kan. Tapi adik-adik nak cerita ni, hidup kita ni, saya teringat ada satu pepatah Jawa menyebut, the beauty of success is not the achievement but the journey. Keindahan sesuatu kejayaan itu adalah perjalanannya, bukan pencapaian. Contohlah kita tengok Cikgu Khalidah kan, kita cakap dia pengetua, itu pencapaian betul, tapi perjalanan pergi nak jadi pengetua tu, itu yang paling mustahak. Sebelum ni pernah jadi cikgu biasa, pernah jadi cikgu yang kena suruh tu, kena suruh ni, dia pernah buat dah semua tu, bawa budak pengakap, bawa budak bersilat, naik kereta dia pergi bersilat apa semua dengan dia pun jadi, dengan dia tak ada pengalaman silat. Cikgu tak ada kena-mena dengan netball, tiba-tiba kena jaga netball. Cikgu tak ada kena-mena dengan bola sepak, kena jaga bola sepak, ada berpening kepala. Jersey tak ada, apa tak ada, pinjam lah jersey ketua kampung ni apa semua pinjam. Contoh semua ni Cikgu Khalidah dah rasa sampailah dia jadi pengetua. So apa yang dia cakap tadi, apa yang dia luahkan setiap kali perhimpunan, apa yang dia sampaikan setiap kali dia menyampaikan amanat itu, sebenarnya adalah merupakan sedikit aja daripada bahagian pengalaman yang dia sendiri pernah rasa. Jadi nak berjaya dalam hidup, adik-adik semua, kita tak boleh elak 5 perkara. Kita tak boleh elak 5 perkara nak berjaya dalam hidup. Ni impian nak berjaya. Saya tahu ada yang cakap, saya tak nak belajar lah Ustaz, saya tak nak belajar sebab saya nak jadi YouTuber. Cikgu pernah dengar kan ayat tu? Saya tak nak belajar, saya nak jadi YouTuber. Terus terang cakap, jadi YouTuber kalau bangang melantun-lantun buat apa? Saya cakap terus terang je. Sebab apa? Ada orang dekat dalam YouTube kita boleh tengok, dia buat YouTube, dia buat konten, buat ni, tapi kita boleh tengok, ya Allah, apa yang kau tunjuk ni? Ada orang tu dia boleh buat duit dengan dia buat bunyi je, ramai lagi follower dia daripada follower aku ni. Ada orang tu sikat rambut dah buat konten, tu budak perempuan, budak sekolah, tak ada kerja. Tapi saya bagi contoh, tanyalah cikgu-cikgu ni dulu. Zaman dulu cikgu ingat tak kita ada chatting dekat cyber cafe? Dulu chatting kat cyber cafe, kita ada mamak, kita MIRC, kita ada grup kampung chatting. Berapa? RM15 1 jam dulu cyber cafe. Tu yang budak-budak kampung Felda curi ayam, curi telur sebab nak pergi cyber cafe dulu. Gila nak main komputer cyber cafe. Kemudian dah jadi RM10 sejam, kemudian jadi RM8 sejam. Dekat Seremban, dekat Terminal 1 tu ada satu kedai pusat cyber, RM8 sejam dulu.
Kemudian RM5, kemudian dan paling latest RM1 2 jam. Lagi dahsyat. RM1 2 jam, punya lah makin tak ada orang. Dan akhirnya semua dekat sini, dekat handphone. Kemudian habis zaman tu, tiba-tiba ada Friendster, tiba-tiba ada BBM, BlackBerry Messenger. Tekan BlackBerry Messenger ni dek, tekan ni satu huruf yang kita dah setting, zap keluar bunga. Tekan satu huruf, tekan hello. Tak macam sekarang kita dah ada ikon WhatsApp, kita boleh tekan pilih ikon mana kita nak. Dulu macam tu, tak sampai setahun habis BBM. Tiba-tiba ada BTalk habis kejapnya. Macam-macam application ada. YouTube baru-baru ni je. Dan bayangkan kalau adik-adik tak nak belajar, nak jadi YouTuber, tiba-tiba YouTube tu habis zaman dia. Dulu orang suka Facebook, tiba-tiba Facebook dah kurang pula. Instagram ada follower dia. Kemudian ada pula dari segi Twitter, orang yang jenis yang tak nak cakap banyak, cakap pendek, apa, tak guna kau, mati lagi baik, macam tu dia tulis. Pendek dia tulis. Twitter pun ada zaman dia, dan dia akan berakhir. Boleh jadi dia akan berakhir juga. Dan katalah adik-adik kerja YouTube, nak jadi YouTuber, tiba-tiba zaman YouTube ni berakhir, adik-adik nak buat apa? Alangkah baiknya adik-adik menjadi macam contoh, adik tengok Shah Rukh Khan. Tengok tak Shah Rukh Khan? Adik tahu tak dia tu bidang apa? Apa dia? Filem. Itu je adik tahu. Yang korang tak tahu, dia juga ada MBA, dia ada master dalam bidang marketing dan bisnes. Kalau kita tengok dalam yang beberapa kategori, Tom Cruise, kalau kita tengok dia punya degree dia apa. Tengok Azhar Sulaiman, pelakon dululah, dia ada degree in architecture, luar negara, bukan dalam negara. Alangkah baiknya kalau adik-adik jadi YouTuber, dalam masa yang sama adik adalah seorang doktor. Alangkah baiknya adik jadi seorang YouTuber, dalam masa yang sama adik adalah seorang peguam, seorang guru. Kalau saya jadi cikgu lah, saya dah start dah buat rekod. Saya mengajar, mengajar subjek bab 1. Okey kelas, saya nak depan ni tak ada orang ni, letak anak 2-3 orang, syarat je. Okey, saya nak beritahu, okey sekarang ni dalam bab ni rekod, edit cantik, zap bab 1. Kemudian bab 2, bab 3, selesai bab 12, simpan dulu, jangan publish dulu. Satu hari nanti zaman ni akan tiba. Okey, siapa yang tak sempat tengok kelas cikgu, tolong buka YouTube ni, tekan link ni. Itu faham? Sebab apa? Dalam ramai-ramai makhluk yang paling hebat, saya beritahu, saya pernah jadi cikgu. Saya dulu, lepas je saya habis SPM, saya jadi cikgu. Mula-mula jadi cikgu ganti. Nama cikgu tu Cikgu Raihana. Dia cuti bersalin, ada lagi 2 minggu, tak ada siapa nak ganti, saya ganti. Pergi dekat PPD Seremban, dapat ganti. Kemudian ada seorang Cikgu Kalaimani, dia pergi kursus sebulan, kursus naik pangkat. Dia cikgu disiplin. Saya ganti dia subjek sejarah dan subjek bahasa Melayu. Saya mengajar form 3. Saya dapat ganti dia 3 minggu. Kemudian sebabkan nama saya masa mengajar tu jadi, orang cakap ramailah recommend, bagus, kononnya lah, saya pun dapat tawaran di PPD untuk jadi guru sandaran tidak terlatih GSTT dengan gaji 49450 sen. Sebab SPM kan, kalau STP dapat 700 lebih, 400 lebih. Setiap kali dapat duit gaji, seronok beli barang-barang dekat pasar, suruh masak seperiuk, masak tom yum. Seronok, macam besar sangat lah rasa masa tu. Dan saya mengajar di SRJKC, masa yang saya cikgu ganti tu tadi, dekat sekolah menengah Jalan Lup Rahang, ataupun hari ini namanya Sekolah Menengah Bukit Mewah. Dulu sekolah tu disiplin teruk, budak bertumbuk hari-hari. Sukan nombor 1 sekolah tu tinju sampai hari ni. Cikgu pun kena tunggu. Saya naik motor Honda Cup masa tu, Honda Cup arwah abah saya bawa lah, kita tak dengan 40 km sejam, jadi kena gerak awal. Habis pada tu saya jadi cikgu
yang JSTT tadi di SRJKC Pei Hua Seremban, Sekolah Rendah Jenis Kebahasaan Cina Pei Hua Seremban. Masa tu saya diminta mengajar kelas tahun 6 yang paling bengap bahasa Melayu. Subjek lain pandai semua. Sekolah ni sekolah bagus. Yang dekat depan Chinese Maternity Hospital. Sekolah bagus, sekolah pun pandai. Tapi ada satu kelas tu, dia pun je tak pandai bahasa Melayu tu, sampai saya marah pun dia tak faham. Dia tahulah saya marah, tapi dia tak tahu saya marah apa. Kadang-kadang bila saya marah, betul, kenapa kamu tak buat ni? Kau terang cerita. Kawan tu translate kan. Kawan tu translate, baru dia takut. Bayang lambat pula, siaran tertunda. Payah betul. Dan akhirnya, bila sampailah ke hujung tahun yang sama yang saya setahun saya jadi guru, akhirnya saya ambil keputusan saya tak boleh jadi cikgu. Bukan sebab kerjaya cikgu tak bagus, bukan sebab kerjaya cikgu ni tak elok, tapi saya tak layak jadi cikgu. Kalau saya jadi cikgu, mampus budak ni semua aku kerja kan, mati je katnya budak ni, aku cekik mati lagi baik kau, bodoh teruk, bodoh melantun agak macam tu lah. Hari marah budak, cekik lagi kejap, sekejap keluar Sabah, jajak keluar viral, cikgu ni membunuh seorang pelajar tingkatan 1, tingkatan 2 ditolak daripada tingkat 3. Bayang macam tu agaknya tu lah kan. Agaknya lah, sebab saya tak ada kesabaran macam cikgu-cikgu semua. Itu sebab saya selalu pesan, bukan saja-saja sajak Dr. Usman Awam tu kata lawyer, engineer, doktor semuanya bermula dengan seorang guru biasa. Cikgu menanam saham yang sangat baik pada setiap orang. Cikgu dah dalam kubur, mengalir lagi pahala sebab dia jadi lawyer, jadi engineer. Puncanya apa? Puncanya salah satunya adalah subjek yang cikgu ajar. Cikgu bahasa Inggeris mana cikgu bahasa Inggeris? Kita nak mengaku pula lah, menyesal. Kenapa cikgu bahasa Inggeris? Kita dengan cikgu bahasa Inggeris kan? Jadi cikgu bahasa Inggeris, tengok macam saya dulu daripada ni. Kalau tak sebab subjek English saya okey, saya takkan mungkin bergelar seorang graduan LLB. Saya takkan jadi seorang peguam, takkan jadi penasihat undang-undang yang boleh kontrol undang-undang 1 Negeri Sembilan ni waktu saya bekerja di Nilai tu. Saya dulu pencen pengarah undang-undang, merangkap legal advisor, dan dalam bab undang-undang ni saya penasihat untuk PBT seluruh Negeri Sembilan dulu. So I'm a qualified lawyer, you know? So nampak kampung ni memang dulu disebabkan saja bahasa Inggeris saya cikgu, kita bila kena present case di mahkamah mood untuk dapat markah, ada penilaian pada final year, kita kena bentang case macam lawyer yang sebenar. Masa tu lah English kita, kita kena masuk mahkamah di UiTM ni, kena cakap mohon izin yang Arif untuk membentangkan case dalam bahasa Inggeris. Wah, kita nak sangat cakap bahasa Melayu daripada Zon, mohon untuk ni. Kenapa pula? Disebabkan semua bahan-bahan rujukan dan fakta-fakta kita dan buku-buku rujukan kita semuanya adalah dalam bahasa Inggeris. Yes, please proceed. Mati berdiri cakap orang putih. Tu saya kata tadi, cikgu ni jangan sekali-kali bila orang tanya, kamu kerja apa? Tahu tak, cikgu ni nampak macam ni, tapi dekat luar dia mengendah diri sangat. Humble, bukan humble, humble. Boleh tanya cikgu, dia tak tanya cikgu, dia kata, kau buat apa sekarang ni? Cikgu je. Kenapa ada je? Kenapa ada je? Tu saya kata, seorang guru ni career dia hebat. Nak yang paling hebat cikgu tadika, itu paling azab sekali. Duduklah, duduk. Cikgu hanya cikgu duduk. Saya ingat saya pergi ceramah dekat mana, sekolah menengah SMK Tunku di Langkawi dengan sekolah menengah Simpang 3 ke Simpang 5 dekat Bagan Datuk. Ada saya pergi ziarah kelas pendidikan khas. Ya Allah, itu lagi lah, ya Allah, budak tu mengelupur dekat lantai tu. Cikgu tu cepat lah, cikgu tu sabar. Ya Allah, kalau orang lain kerat 18 dah. Betul saya cakap, betul kan? Bukan semua orang ada kesabaran. Jadi cikgu tu hebat. Nak tanya korang tengok dekat pintu pagar sekolah. Tengok pintu pagar sekolah.
Kan? Daripada bulan 1 sampai bulan 6 ni, jap, sekolah ni memang ada tingkatan, ada 2 tingkatan je ke? Tahun pertama, oh tak sesuai lah contoh aku tu. Saya pergi ceramah kat sekolah lain, saya kata apa? Tengok pintu pagar tu. Daripada bulan 1 sampai bulan 6, berapa ramai bekas pelajar sekolah masuk balik dalam sekolah, jumpa cikgu cakap terima kasih sebab ajar dia sampai jadi orang. Gila pocik apa tak ada. Tak ada. Korang jangan jadi macam tu. Silap-silap kalau bekas pelajar datang pun jumpa pengetua, sijil tertinggal, minta sahkan dia pernah sekolah situ. Itu. Tapi cikgu buat apa? Cikgu buat apa? Cikgu tetap mengajar kau. Itu sebab percaya cakap saya, kalau kau nak berjaya dalam hidup, orang yang paling terakhir yang kau fikir kau nak sakitkan hati dia adalah guru. Cikgu ni puas menanggung rasa, buat grup WhatsApp dengan mak ayah. Assalamualaikum kepada semua mak ayah, tolong pastikan ni anak-anak siapkan homework. Kadang-kadang cikgu pun tak tahu mak ayah korang hidup lagi ke tidak. Senyap aja mak ayah, tak ada respon. Yang seorang tu sampai ujung. Yang best tu ada tu, cikgu minta maaf anak saya tak sihat, dia tak dapat datang sekolah, mungkin dalam 2 hari tak dapat datang. Maaf ya cikgu. Yalah, semoga dia cepat sembuh. Sekarang ni memang musim demam. Terima kasih cikgu. Rupanya budak tu type sendiri. Ada tak cikgu? Ada sekarang. Jadi nak beritahu adik-adik semua, kalau macam tu kita start fresh. Ni sekolah baru, adik-adik kena create sejarah yang baru. Letakkan benchmark KPI yang tinggi supaya anak-anak pelajar yang masuk lepas ni dia kena beat record yang you all set kan. Boleh tak? Boleh ke tidak? Biar kita ambil 10 subjek tapi dapat 13A. Berlebih pula A ni daripada subjek ni. Pecahan tak wajar. 5 perkara. Pertama, prosesnya panjang, bukan tiba-tiba. Adik-adik kena ingat, nak berjaya proses dia panjang, bukan tiba-tiba. Bukan tiba-tiba jadi Samsul Debat, tak ada. Macam mana boleh dapat Samsul Debat? Dulu saya ceramah dulu, saya tak nak pakai nama jawatan pengarah dia tu, sebab saya tak nak orang call pejabat nak panggil ceramah. Saya tak nak konflik. Itu personal, part time. Jadi bila saya ceramah, saya pakai nama NGO. Penceramah kita hari ini Saudara Syamsul Amri bin Haji Ismail, Presiden Pertubuhan Alumni Debat Malaysia, ADAM. Jadi saya ceramah ke macam-macam tempat, sampailah satu tempat tu, dia dah terlupa nama saya. Syamsul apa dah nama budak tu, tapi jawatan dia debat-debat macam tu lah. Dia pun tulis kat notice board masjid tu malam tu, penceramah malam ini Syamsul Debat. Itulah mula. Dan salah seorang yang dengar ceramah saya malam tu adalah CEO TV Al-Hijrah. Dia mati-mati menyangkakan nama saya Syamsul Al-Debati. Melekat terus nama tu sampai kesudah. Saya mula tak suka pula Syamsul Debat lah, pula Syamsul Debat lah, dah melekat, dah tak boleh buat apa lah. Itu sebabnya kalau tengok nasib baik dia tulis Syamsul Debat. Jangan tulis Ustaz Syamsul Debat. Bila tulis Ustaz Syamsul Debat, USD mahal, takut tak boleh bayar. US dollar kan. Jadi letak SSD je. Tu yang ramai panggil saya, SD sampai belum? SD dah sampai belum? Tu SD saya. Tu yang kadang bila hari-hari menjelang pilihan raya tu, saya takut dengan nama SD. Statutory Declaration kan. Aku nak bersumpah banyak. Tentulah. Itu pertama. Yang kedua, kena ada komitmen. Adik-adik kena datang. Kena datang. Apa juga yang cikgu anjurkan, kena buat. Perhimpunan pagi ni, kena datang. Taklimat pagi ni, kena dengar. Dalam kelas, kena dengar. Komitmen, kena masuk kelas. Jangan ponteng. Komitmen kena ada. Ketiga, kena fokus. Jangan fikir benda lain. Ini bukan masanya. Ni kadang duduk je kat sini, hati kat sini. Hatinya tak kat sini. Mata pandang depan. Hatinya mikirkan game kat rumah. Hati mikirkan cerita Mak Kilau malam tadi. Agaknya lah. Kepala ni mengayau aja. Terutamanya yang jadi mangsa cikgu sejarah. Mana cikgu sejarah? Cikgu sejarah.
Mangsa cikgu sejarah lah. Sebab subjek sejarah adalah subjek, itu pun subjek yang penting. English, sejarah. Kalau nak jadi lawyer tu yang paling penting, paling penting. Sebab dulu saya ingat apa hal kena belajar sejarah ni. Rupanya bila buka buku Malaysian Law Journal tu, MLJ, CLJ, macam ni lah tebal dia. Lepas tu tulisan bahasa tungau di sana. Kena pakai pembaris. Ada satu kita punya senior masa tu, umur 75 tahun. Ingat tak yang keluar berita dulu, seorang pakcik tu pakai serban dia, isap air sebelum start kelas. Dia nak sambung hasrat, dia nak cita-cita dia nak jadi seorang peguam tu kan. Dia nak kejar dia cuba pursue, dia belajar law, LLB tu. Setiap kali kelas dia penat, dia keluar je, dia isap air, dia masuk balik dalam kelas. Dahsyat dia. Dia grad. Dia dah ada cucu berapa ramai dah. Kalau dia yang tua boleh, takkan korang tak boleh. Subjek sejarah, cikgu mengajar paling lama fokus you all 20 minit. Masuk minit ke 21, dia orang dah mula berada pada zaman yang cikgu sedang ajar. Kalau Kesultanan Melaka, dia dah terbang nampak dari istana. Dia nampak cikgu tu dah pegang keris je. Macam tu lah. Jadi nak mengelakkan tu macam mana? You all kena fokus dan you all kena aktif. Cikgu, saya tak faham lah. Cikgu boleh ulang tak? Yang tu apa maksud dia macam ni? Kenapa macam ni? Kenapa tak macam tu? Apa salah dalam pembayaran ufti ni? Ufti ni apa sebenarnya? Contoh, tanya. Jadi you all akan rasa betapa hebatnya subjek sejarah bila you all banyak bertanya. Saya bila saya dah masuk law tu, ambil law kan, pensyarah semua memang ya Allah tak tahu, macam penjenayah pun ada, aku tak tahulah. Bila belajar criminal law tu macam penjenayah lecturer tu. Belajar land law macam jamalan tanah lah, dia punya garang tu. Ya Allah, tak apa nak cakap. Tapi dalam kelas bila kita ada interaction, kita tanya, I have one question sir. Kita tanya, dia jawab, dia explain. Kita berkerut tak puas hati, dia explain lagi, kita tanya lagi. Benda tu akan menyebabkan, itulah sebenarnya suasana pembelajaran yang sepatutnya saya buat masa sekolah dulu. Ini tak kat sekolah. Bila cikgu tanya kelas, ada apa-apa soalan? Koma. Darah tak jalan, oksigen tak sampai ke otak. Tentu. Semua tanya, kelas ada apa soalan? Apa soalan? Yang seorang tu lagi pula, kelas ada apa soalan? Pandang orang. Seolah-olah soalan tak tuju kat dia. Yang seorang tu kalau cikgu tanya, kelas ada apa soalan? Dah habis, simpan. Masalahnya bila ada kawan-kawan tanya, kau bahan dengan kawan kau tu. Kelas ada apa soalan? Cikgu saya ada soalan. Apa tanya soalan siut? Itu masalah tu. Masalah juga. Sebenarnya kita patut happy ada kawan tanya, mungkin yang dia tanya sama. Lah, aku pun tak tahu benda tu. Tengoklah dia tanya. Kalau kita tanya, kita boleh nak sahkan betul tak apa yang kita faham, sama tak apa yang cikgu jawab dengan apa yang jawapan yang cikgu berikan kepada kawan kita tadi. Yang keempat yang kena ada adalah kepatuhan pada peraturan dan undang-undang. Kena ada disiplin. Adik-adik tak ada disiplin, adik-adik takkan berjaya. Percaya cakap saya. Datang, tunggu, dengar baik-baik. Datang lambat, cikgu sakit hati. Tak payah masuk. Kalau lambat tak payah masuk kelas saya. Contoh kan. Cikgu marah sebab apa? Sebab cikgu dah you all kena punctual, kena ready awal. Cikgu nak bagi hari tu benda penting. Kadang macam mana cikgu tak sakit hati? Cikgu photostat pakai duit sendiri. Photostat nota ni sebab yang ni. Cikgu ni berkawan dengan hantu-hantu dekat Kuala Lumpur tu. Hantu tu nama dia Lembaga Peperiksaan. Dia dah tahu dah apa soalan yang akan keluar, tapi dia tak boleh nak cakap lah. Cikgu dah tanya dah kawan cikgu ni, confirm keluar. Cikgu tak boleh cakap macam tu. Jadi cikgu apa? Inilah, cubalah manalah tahu kalau keluar kan. Semua you tengok, you cuba ni, confirm keluar, percayalah. Cikgu cuma dia tak nak cakap dengan jelas. Belajar rajin-rajin. Cikgu tu bagi hint kan. Dan yang terakhir sekali yang kena ada adalah, itulah yang disebut sebagai keberterusan, ataupun cikgu sebut sebagai apa, konsistensi, ataupun yang selalu penceramah ustaz-ustaz sebut istiqamah, ya.
Jadi makna kata kena berterusan, tak boleh hari ni malas besok rajin. So 5 perkara ni kalau adik-adik perasan, tak ada salah satu tak boleh. Contohlah pemain bola sepak kebangsaan, dia nak main bola, main Malaysia, disiplin tak ada, out, dia takkan boleh main Malaysia. Dia tak ada komitmen, training kejap datang kejap tak datang, memang kena drop. Tak fokus, waktu main tu tak apa benda, dia sepak bola, patut sepak bola, dia sepak orang. Contoh, akhirnya dia takkan dapat berjaya dalam karier dia sebagai pemain bola sepak. So 5 perkara ni nak berjaya dalam hidup. So apa yang kena ada? Pertama, you all semua kena jujur. Tak faham cakap tak faham, tak tahu cakap tak tahu. Jumpa cikgu, cikgu saya tak faham cikgu. Jujur, jangan kita membohong. Faham tak? Faham. Okey semua? Okey. Tapi semua tak faham. Kedua, amanah. Ingat, amanah. Datang belajar dekat sekolah. Ada tak ayah dia pesan pergi sekolah jangan belajar tau, cari isteri? Ada tak ayah pesan yang tu? Nak tanya ada tak? Tak ada. Cari yang handsome sikit tau, yang handsome buat suami, cari suami misali, bukannya suami misalnya, suami misali. Okey, jadi carikan menantu yang baik untuk mak. Ada? Ada. Semua suruh belajar rajin-rajin, belajar rajin-rajin, belajar rajin-rajin. Simple aja lah. Saya nak tanya pasal rumah. Rumah. Adik-adik suka rumah macam mana? Rumah teres, rumah flat. Suka rumah flat tak? Besok dah besar nak beli rumah flat tak? Tak nak? Okey. Rumah teres, rumah yang kongsi dinding semua. Nak? Rumah teres. Panjang ni, dinding sebelah ni semua dinding kongsi dengan orang sebelah, dinding ni kongsi orang sebelah. Nak tak? Nak ke tak? Oh tak nak juga. Okey. Semi-D maknanya dia ada kawasan lapang tepi. Yang ni pun ada kawasan lapang tepi. Nak macam tu ke tak? Ke nak bungalow? Banglo? Semi-D dengan banglo, nak mana? Oh semi-D. Nak semi-D, ada yang nak banglo okay. Cikgu saksi dengar dia nak semi-D, dia nak banglo. Okay. Terima kasih banyak. Okey, motosikal. Kau nak motor apa? Demak? Motor Demak tak nak? ES5 tak nak? Oh tak nak. Okey. Motorbike yang ke nak Harley Davidson, ke nak Vulcan yang besar yang macam ni, yang geng-geng motor besar tu. Nak yang mana? Nak motor apa? LC? Wah, itu cita-cita budak-budak lah tu, betul lah tu. Tapi you all katalah kita janganlah ambil LC, tak apalah. Saya ambil lah motor Honda Cup yang beli second hand, ataupun beli dekat Singa, tak payah down payment, kau putus state aja, dia hantar kat rumah tu, tiap-tiap bulan datang kat pagar kau, belum bayar lagi bulan ni, macam tu kan. Okey. Kemudian katalah duit minyak saya letaklah 500 sebulan. Kereta you all nak pakai kereta apa? Kita letaklah Azia. Boleh Azia, boleh Azia. Kau nak apa? Benza. Okey lah, Camry. Alphard, Fire. Okey. BMW. Mercedes Benz. Nak GT. GT, Mustang. Ambil Mustang, ambil okeylah kita ambil kereta Continental lah. Kereta luar lah okey, tak apa. Okey. Katalah ada anak, nak bagi siapa jaga? Mak lah. Kata tak mak kau cakap apa? Aku dah penat jaga kau jagalah anak kau sendiri. Tuan mak tu mak kau cakap. Okey, bagilah jaga dekat nursery. Nursery bukan nursery pokok tau, nursery jaga budak. Kalau nursery pokok hari-hari disiram anak kau. Okey. Nursery jaga budak. Sekarang ni budak pakai pampers pun 500. Tu pun dah naik dah sebenarnya, tapi kita letaklah 500. RM500 seorang. Kata dah seorang kau tak mampu apa, kita ambil contoh anak seorang ni 500. Saya dah kira dah, kalau ambil rumah flat sewa 500 sebulan. Kereta, ambil kereta yang paling kau tak nak, 500 sebulan. Motor yang second yang teruk tadi, 150 sebulan. Kemudian jaga anak,
200,500 sebulan. Potong daripada 500, 200,500. Kes saudara mara yang kenal minta tolong sangat-sangat dengan dia, 200,500. Duit minyak letaklah 500. Mana cukup, tanya cikgu. RM500 sebulan cukup ke duit minyak? Tuan cakap. Melainkan cikgu tolak kereta tu sampai jalan besar baru start enjin. Jadi saya dah kira cikgu, semua perbelanjaan yang diperlukan untuk benda-benda yang korang tak nak, bukan benda yang korang nak. Untuk benda-benda yang korang tak nak memerlukan RM2,350. RM2,350 bersamaan dengan gaji permulaan kerja kerajaan bertaraf ijazah, gaji basic. Maknanya korang kena kejar pendapatan RM2,500 sebulan baru nak lega sikit. Itu pun kalau kau hidup seorang. Tu belum cerita lagi nak kahwin. Tu belum cerita lagi. Belum cerita lagi nak beli pakaian, baju, seluar yang kau suka. Tampah, kau nak kasut, Doc Mart, Doc Cut, Dr. Kadin, Dr. Martin. Belum cerita perfume. Belum cerita lagi kau nak bergaya macam mana rambut kau, pergi salon, pergi apa, nak setting rambut kau. Belum cerita lagi. Belum cerita tu lagi. Belum cerita kereta nak tukar sport rim. Belum cerita nak tukar kereta, nak pakai 3 biji kereta. Belum cerita lagi. Ini cerita benda yang korang tak nak. Kalau korang tak belajar, benda yang kau tak nak tadi pun kau tak boleh dapat. Tu sebab orang sebut cantik tolok pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Begitu juga disebut kain songket benang sutera, lilit sabalit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Tengok dekat nilai impian ni cukup lah. Berapa banyak impian ni. Hanya harga rumah tu hanya tengok kat Putrajaya, hanya 1.2 juta sahaja. Macam RM1.20 dia buat juta. Hanya 800,000. Hanya 800,000. Bermula dari 700,000. So fikirlah ni, kalaulah orang yang buat loan RM300,000 punya rumah pun dah tolak gaji bulan-bulan RM1,700 kerja jadi cikgu, ini kan pula lah untuk rumah yang 800,000. Tu belum cerita rumah 1.2, 1.3 ada kat nilai impian ni. Jadi macam mana? Tak ada pilihan lain, kena belajar. Tu sebab jujur, tak faham cakap tak faham, cikgu akan ajar. Mana yang tak faham? Amanah, datang sekolah belajar, jangan buat benda lain. Nak tengok TV, balik kan boleh tengok TV. Nak main pukul 5 kan main lah. Main sampai tumbang tiang gol tu, main. Tapi waktu belajar betul-betul fokus. Kemudian ukhuwah, jaga hubungan satu dengan yang lain. Mana kawan tak pandai subjek ni, kita bantu. Kita tak pandai subjek ni, minta kawan kita bantu. Jaga hubungan, jangan gaduh-gaduh ni semua. Ni gangsterism ni tolong buang dalam sekolah. Jangan terpengaruh dengan filem-filem ni. Jangan. Tolong jaga hubungan satu dengan yang lain. Jangan sakitkan hati cikgu. Cuba cek hari jadi cikgu bila. Buatlah surprise. Kan? Ini tunggu hari guru, menangis-nangis cikgu. Oh guru, kau disiram bayu pagi. Kau main lagi bagi nasyid kat cikgu. Kehilangan terasa kini dan kesepian. Dan aku bagai purnama gerhana. Oh mak cikgu pun. Cikgu pun hari tu lah bawa balik bunga. Banyaknya bunga cikgu dapat. Ni cikgu seorang dapat satu je. Tu cikgu disiplin macam tu. Cikgu tu garang, menyebat kan, tu dia dapat sikit. Cikgu pun dapat bunga pun, mungkin dia dapat pisau ke, dia dapat tu dia lain. Contoh Iya. Cuba buat cek birthday cikgu tu. Bila birthday cikgu tu, bangun, cikgu Puat masuk. Selamat hari lahir cikgu. Kalau cikgu lelaki, dia tahu
Okey. Masih. Tu cikgu lelaki. Semua buat cikgu perempuan. Kelas, bangun. Selamat hari lahir cikgu. Ya Allah. You all tahu ke? Okey. Hari ni semua buat kerja sendiri. Yes. Korang tak pernah cuba buat sekali tengok. Tak adalah. Jadi itu antaranya. Seterusnya apa yang kita kena ada? Seterusnya adalah accountability, iaitu kebertanggungjawab. Tanggungjawab pada diri kita. Aku tak siap kerja. Tak siap lah. Cikgu minta maaf cikgu, saya memang tak sempat siapkan. Saya memang salah saya. Mengaku. Senang. Ni gemar menyalahkan orang. Kenapa hisap rokok? Ayah hisap. Kenapa sekolah sini? Mak suruh. La ilaha illallah. Semua salah orang. Macam cerita bangau bangau. Kenapa bangau kurus? Ikan tak timbul. Kenapa ikan tak timbul? Rumput panjang besar. Kebau tak makan, kenapa? Perut dia sakit besar. Nasi mentah kenapa? Kayu api basah besar. Hujan turun kenapa? Katak panggil kenapa? Cikgu, saya sahkan yang mereka hafal lagi lagu tu. Dengan cerita cikgu buku mak kamit tadi. Lepas ni apa? Tak je perhatikan tadi. Kita tetap ulang benda yang sama walaupun tahu jawapan tu tak logik. Sejak bila kau tengok bangau tu gemuk? Kalau ikan tu timbul, benda tetap tak gemuk. Dia macam tu juga. Bangau tu kurus tak ada kena dengan ikan tak timbul. Berapa puluh tahun, beratus tahun agaknya ikan tu tak timbul agaknya kat bangau tu. Rumput panjang, saya naklah keluar. Yang gemuk kebau sakit perut, ambil tiger balm, sapu, settle. Sejak bila yang kau belajar teori sains dengan cikgu pemejal luapan dan sebagainya, kau pernah dengar ke hujan turun kenapa? Kenapa berat? Katak panggil. Sejak bila katak panggil hujan turun? Tapi dalam banyak-banyak binatang, ular yang paling gentleman. Dah memang makanan aku. Dia ulang 3 kali. Memang makanan aku. Yang tidak direkodkan hujung tu. So what? Orang tak tanya lah. Tu sebab kau orang dekat kelas buat perangai macam tu, tak ada tanya. Kenapa tak siap kerja? Dia ambil buku saya cikgu. Kenapa kamu ambil buku dia? Dah dia bagi. Yang kau bagi kenapa? Dia minta. La ilaha illallah. Tak settle. Cuba kau orang tanggungjawab lepas ni. Kenapa kamu tak siap kerja kamu? Cikgu, ini memang salah saya. Kecuaian saya, hukum saya cikgu. Hukum saya. Cikgu pun terkejut. Alamak, mengaku pula dia. Kamu ni cikgu. Seorang lagi. Kenapa? Jangan salahkan dia cikgu. Saya yang ambil buku dia. Kamu berdua ni cikgu. Seorang lagi. Kenapa? Cikgu, saya yang hasut mereka. La ilaha illallah. Cikgu berbuat kena. Dah. Saya tanya aja. Tak jadi cikgu tu marah. Nampak? Yang penting tanggungjawab. Tanggungjawab. Jangan sibuk menyalahkan orang lain dalam hidup kita. Sampai satu tahap, saya nak cerita satu cerita je Cerita ni cerita benar lah. Masa saya sekolah Semak Labu dulu, saya dulu sekolah menengah agama Persekutuan Labu, Asrama Penuh. Ada seorang sahabat saya, dia berhenti masa form 3. Dia berhenti. Dia masuk sekolah biasa. Kemudian dia kerja. Dia tak sambung belajar. Dia bekerja. Dia kerja kilang. Dulu kerja kilang hebat je. Kilang USM, Universiti Samsung Malaysia. Orang panggil. Universiti Yano Manufacturing dekat Senawang, TTJ, semua hebat. TDK nilai. Dulu top tu. Sebulan memang buat 3-4 ribu sebulan. Dan dia orang tukar kereta besar. Sampaikan kita yang belajar ni, betul ke langkah aku sambung belajar ni? Tengok kawan-kawan kaya-kaya dengan jadi kerja kilang. Lepas tu yang kerja kilang Samsung pula, setiap tahun hantar training Korea. Dia orang berasa pergi luar negara. Kita ni Malaysia kan? Jadi ekonomi jadi tak elok. Kawan saya kena berhenti kerja. Kemudian dia kerja kampung, tanam sayur apa semualah.
ketika waktu saya berceramah jadi Samsul Debat kat satu daerah, dekat tempat kawan saya ni duduk, saya ceramah atas pentas, saya turun pentas, saya nampak dia, saya terus sebut nama dia, saya ni jenis ingat nama. Saya tanya, Wan, bukan nama sebenar. Nama betul dia lain lah. Saya panggil Wan, contoh panggil Wan. Lah, kau kat sini ke Wan? Menangis dia. Tu reaksi pertama dia, dia menangis, dia tak sangka saya ingat dia. Apa pula aku tak ingat engkau? Dia kata, kau ingat aku lagi, dia kata. Apalah aku tak ingat engkau? Kita sama main bola dulu kot, kau main keeper. Dia pun nak lupa dia pernah main keeper. Saya ingat waktu lawan dengan sekolah Tunku Ampuan Durrah, dulu sekolah agama, bila lawan sekolah start ni, sekolah projek bola sepak Negeri Sembilan ni, sekolah Tunku Ampuan Durrah, bila lawan tu malam tu kita sembang hajat dengan ustaz kita, nak lawan sekolah projek ni, ya Allah berikanlah bantuanmu ya Allah pada kami ya Allah. Lawan-lawan minit pertama kita nak skor 1-0, takbir, Allahu Akbar dengan padaku. Sekali dia balas 11-1 balasnya. Penat betul ngutip bola dalam jaring tu. Tapi nak beritahu satu, salah satu insidennya, dia ni Wan ni yang saya kata yang bukan nama benar ni, dia berlaga dengan pemain bola sepak kebangsaan hari ni, nama dia Effendi Malik, sahabat saya dulu. Dia bertembung, dua-dua bawa pergi hospital, berjahit ni kepala. Jangan saya sebut, alah kau kan ingat tak yang kau berlaga dengan tu sampai masuk hospital, menangis, kau ingat cerita tu, aku mana dah lupa dah, dia kata. Dan dia peluk saya macam ni, dia cakap ke anak dia, sekarang percaya dah kan Samsul Debat ni kawan ayah. Anak pun tak percaya. Saya nak bagi tahu apa pesannya dekat saya. Samsul, kau boleh tolong tak? Tolong bila kau ceramah kat budak-budak sekolah, ceramah dekat sesiapa motivasi, tolonglah pesan kat dia orang, jangan tak belajar. Kau tengoklah aku jadi apa, dia kata. Aku menyesal banyak. Kawan-kawan kita semua berjaya. Bila buat reunion tak datang. Sebab apa? Malu. Korang 10-20 tahun lagi korang akan pergi pasar malam. Korang akan tersempat dengan kawan kau. Macam sihat. Kau buat apa sekarang? Aku doktor pakar dekat KPJ. Oh ya ke engkau? Tak apalah. Aku dah yang balik. Kenapa? Malu. Sebab kita tidak seperti apa yang kita harapkan orang akan pandang kita. So tolonglah, saya bukan nak menghina karier-karier lain tak, tapi pada saya you all ada peluang kat tangan you all untuk belajar rajin-rajin. Ada satu kata ahli falsafah, semalam ibarat cek tendang, tak ada nilai, lupakan saja. Cek tendang ni tak ada nilai. Semalam, kegagalan semalam, lupakan dah, cukup. Esok pula ibarat buku hutang, entah bayar entahkan tidak, jangan mengharap sangat. Tapi hari ini adalah ibarat wang tunai, gunakanlah ia sebaik-baik. Hari ini ada peluang belajar rajin-rajin. Okey. Kemudian seterusnya apa yang kena ada? Profesional. Jangan campur aduk peribadi dengan belajar. Time belajar betul-betul. Time main betul-betul. Tengok TV betul-betul. Tapi semua ada masanya. Masalah you all adalah time main, korang boleh main sungguh-sungguh. Tak makan pun tak apa. Kalau lah main game tu zikir. Kalau main game tu zikir, dah ramai jadi wali dah. Tolong bahagikan masa. Orang yang bijak akan sentiasa nampak jalan pada setiap masalah, dan bukannya nampak masalah pada setiap jalan. Dan begitu juga saya nak pesan kepada semua, apa yang kena ada pada semua adalah kita kena ada satu yang dipanggil sebagai nilai adab. Tolong jaga akhlak masing-masing. Jaga adab, jaga akhlak masing-masing. InsyaAllah adik-adik boleh merentasi impian, melangkaui kejayaan. Nampak? Maksudnya apa? Imam Malik ada sebut, biar ilmu sikit tapi jangan tak ada adab. Tolong hormat pada guru. Bukan makna ilmu sikit ni mana tak payah belajar pun tak apa. Tak. Kena belajar, tapi alangkah baiknya kalau adik belajar disertakan dengan nilai-nilai adab. Dengan guru tolong hormat. Dengan guru tolong respect. Mana yang cikgu pesan buat, cikgu suruh tinggal. Seperti mana pantun lama datang dari Padang Keladi singgah sekejap ke Tanjung Karang. Macam manalah ilmu nak menjadi kalau sudah dilanggar pantang dan larang.
Pokok sena tepi sempadan, anak tupai menumpang lalu. Bercerai nyawa dari badan, barulah putus petua guru. Apa yang cikgu pesan, tolong buat. Apa yang cikgu suruh tinggalkan, tinggalkan. Faham tak? Jadi saya doakan mudah-mudahan adik-adik semua terus berjaya. InsyaAllah saya tengok kalau dengan tahap ini baru tahun pertama, tahun kedua, adik-adik jangan ambil ringan. Form 1, Form 2, adik mempunyai masa untuk melakar kejayaan adik-adik semua masing-masing. Jangan buang masa. Apa yang adik nak kejar, dia nak main game, adik semua adik boleh buat, jangan risau. Saya sekarang ni kalau ikutkan, saya nak boleh main PS5 tu, saya nak main sampai pitam pun saya boleh main. Sebab saya dah habis dah, tak ada apa benda saya nak kejar. Tapi saya fikir ada jugalah saya kena layan minat saya berceramah, saya datang ceramah. Saya share dengan adik-adik ilmu, saya share dengan adik-adik apa pengalaman, apa yang cikgu-cikgu ni rasa. Sebab kita nak adik-adik jadi somebody. Satu hari nanti adik-adik kata tegur, ni Samsul Debat kan? Okay, saya dah tua dah masa tu. Kan? Dulu pernah datang sekolah saya, sekolah mana ya? Nilai impian, tempayan, dah tak dengar dah masa tu, pakak dah. Jadi adik-adik create sejarah, letakkan setting yang tinggi, insya-Allah adik-adik boleh berjaya. Boleh tak? Okey. Saya nak bawa satu kata-kata ahli falsafah sebagai penutup. Sebab saya faham tanda-tanda suruh berhenti tu, saya faham. Pada nampak dah resah gelisah tu, saya faham. Pertama, seorang ahli falsafah dia menyebut, gantunglah cita-citamu itu tinggi di atas langit. Kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh di atas gunung, masih lagi tinggi. Tapi jangan digantungkan cita-citamu itu di atas busut, kerana kalau ia jatuh, ia akan jatuh menjunam ke dasar lautan. Walaupun tak ada kaitan busut dengan laut, tapi dah dia cakap macam tu, saya ulang aja lah. Yang kedua, seorang ahli falsafah barat, dia pernah cakap apa? Waktu aku kecil, aku nak mengubah seluruh dunia. Tapi bila aku dewasa, baru aku perasan dunia ni besar sangat. Biarlah aku ubah negara aku. Akhirnya bila aku tua, barulah aku sedar, rupanya negara ni pun besar juga rupanya. Kemudian aku kata, biarlah aku ubah keluarga aku. Akhirnya ketika aku berada di kamar kematian, dia dah nazak, on my deathbed, dia dah tak kata, dah terlantar dah. Perhaps for the first time, dia kata, untuk kali pertama, barulah dia sedar tak ada seorang pun ahli keluarga dia yang boleh diubah. Dan barulah dia perasan, alangkah baiknya kalau aku mengubah diri aku sendiri terlebih dahulu. Dengan itu, mungkin dengan mengubah diri aku jadi baik, aku boleh mempengaruhi keluarga aku menjadi baik. Keluarga yang baik dapat mempengaruhi masyarakat menjadi baik. Masyarakat yang baik dapat mempengaruhi negara menjadi baik. Dan tak mustahil dapat mengubah seluruh dunia. Bermula dengan siapa? Diri sendiri. Dan begitu juga satu lagi dia kata, hidup kita ni adalah antara B dan D. Hidup kita antara B dan D, birth and death. Kelahiran dan kematian, birth and death. B, D. Tengah-tengah ada apa? Tengah-tengah ada apa? B dan D. Tengah-tengah ada apa? C. B dan D, tengah-tengah ada C. Kita ada choice antaranya. Apakah pilihan hidup yang nak kita jalani? Kalau adik nak pilih nak main-main, teruskan. Tapi jangan menyesali kebodohan yang dilemparkan oleh orang disebabkan kita tak nak belajar pada hari ini. Itu pesan Imam Syafi'i. Kalau adik-adik tak nak belajar hari ini, perlu tahan perit jadi panggil bodoh satu hari nanti. Jadi ada peluang belajar rajin-rajin. Belajar rajin, insya-Allah adik-adik semua akan berjaya. Jadi itu saja daripada saya. Saya ucapkan terima kasih banyak. Mudah-mudahan bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah pegangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik pihak SMK Nilai Impian menjemput, rasa nak junjung.